أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan semua muslimin muslimat sekalian. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung diskusi kita kitab Al-Kabair ni, insya-Allah. Mudah-mudahan kita sentiasa mendapat rahmat, mendapat petunjuk, dan sentiasa Allah Ta'ala bimbing kita daripada melakukan dosa-dosa besar, insya-Allah. Tuan-tuan muslim muslimat sekalian, kita dah pun masuk iaitu perbahasan tentang Al-Kabiratul Ula, iaitu dosa besar yang pertama, Asyirku Billah. Berbetulan pada malam ni kita sebenarnya telah pun berada di hujung Zulqa'dah, dan esok lusa kita akan masuk bulan Zulhijjah. Kalau saban tahun sebelum ni kita lihat, sebelum pandemik lah, kita bila masuk bulan Zulhijjah ni kita akan sentiasa mendengar khabar-khabar berita jemaah haji. Sejak setahun belakangan ni sudah sunyi lah kita dengar benda-benda tu. Jadi mungkin jemaah yang sedang menunggu giliran sangat rindukan untuk ke Mekah. Lantaran terhalang dengan Covid ni tak boleh pergi. Ala kuliahnya, kita yang ada di Malaysia yang tidak dapat menunaikan haji di Mekah, kita kena ingat, di antara amalan yang Nabi sebut, amalan yang sangat perlu kita amalkan, jangan ditinggalkan, iaitu amalan sunat berpuasa di awal Zulhijjah. Tuan-tuan, nak beritahu kehebatan Zulhijjah ni, tuan-tuan, kalau bulan lain kita ada sunat-sunat mingguan, Senin Khamis, ada sunat-sunat bulanan tengah bulan, iaitu namanya Ayyamul Bid, hari-hari putih, 13, 14, 15. Tapi bulan Zulhijjah tidak ada hari putih yang dibolehkan kita puasa. Walaupun ada hari tersebut 13, 14, 15, tapi tak boleh puasa. Sebab apa? Ini hebat, berbeza bulan lain. Bulan lain kita ada Ayyamul Bid, boleh puasa, sunat puasa. Mari Zulhijjah tak boleh puasa. Sebab apa? Sebab kita namakan ataupun bulan specialnya bulan ni, dia ada Ayyamut Tashriq. Ayyamul Bid itu jadi Ayyam Tashriq, hari-hari yang kita disunatkan udhiyah, berkorban. Jadi maknanya bila kita faham tengah bulan ni tak boleh, tengah bulan Zulhijjah tak boleh puasa, dia ada amalan lain ganti dia. Cuma sunat kita puasa awal Zulhijjah ni bila? 1, 2 sampai 9, kemuncak 9. Sebab apa? Nabi sebut di antara kemuncak puasa 9 Zulhijjah, iaitu dinamakan hari Arafah, Yaumul Arafah. Hadis Nabi menyebut di antara kelebihan Yaumul Arafah, riwayat Muslim mengatakan yukaffiru sanah madiyah wal baqi. Orang yang puasa Ramadan, yang puasa sehari, iaitu 9 Zulhijjah, balasannya yukaffiru sanah madiyah wal baqiyah. Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa tahun yang lalu dan tahun yang berbaki dia akan datang. Ini kelebihan. Jadi tuan-tuan, rebutlah peluang
tahun ni insya-Allah kita nak ambil peluang untuk beramal soleh sebanyak mungkin. Maknanya esok Sabtu orang dah tengok anak bulan. Memang hisabnya mengatakan Ahad tu 1 Zulhijjah. Start Ahad boleh puasa. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu boleh puasa setiap hari, tak apa. Kalau rasa malas nak selang-selang, nak selang hari. Hari ni puasa, esok tak puasa, lusa. Macam puasa Nabi Daud AS, tak apa. Asalkan puasa. Yang nak bahas lah, menapa semua. Jadi maknanya kita ambil peluang beramal ibadat. Sebab apa? Sebab bulan ni tak ada istilah Ayyamul Bid. Bulan ni tak ada istilah puasa putih tengah bulan. Sebab apa? 3 hari tengah bulan tu digantikan dengan Ayyamut Tashriq, iaitu amalan lain, iaitu kita kena berkorban. Start raya, hari 10 tu, 10 Zulhijjah, raya dah, haram puasa. 10 haram puasa, 11, 12, 13 haram puasa. 10, 11, 12, 13 haram puasa ayam tasyrik. Lepas tu boleh lah. Lepas tu selepas tasyrik boleh lah kita ambil sehari 2, 15 tu nak puasa pun boleh. Tapi jangan puasa pada ayam tasyrik. Baik tuan-tuan, kita melihat dalam hadis Nabi menyebut banyak kelebihan-kelebihan yang kita kena amalkan. Jadi insya-Allah mudah-mudahan ambillah peluang pada tahun ni, kita duduk rumah, kita isilah sebanyak mungkin amal-amal soleh yang banyak. Kerana amal-amal soleh inilah yang akan yukaffiru zunub, menghapus dosa. Kita malam ni bincang tentang dosa-dosa besar. Kita bincang dosa besar agar kita tak buat. Orang yang tinggal dosa besar, ulama kata terhapus dosa kecil. Tak buat dosa besar, automatik menghapuskan dosa kecil. Ala kulli hal, tidaklah menyebabkan kita ni tak beramal soleh. Kena beramal soleh, kena banyak melakukan ibadat, yang mana ibadat sunat sekalipun boleh menghapuskan dosa. Jalan setiap langkah kita ke masjid surau, hari ni dah pun diumumkan di Terengganu, bolehlah sembahyang berjemaah. Ramailah mana ikut SOP. Masjid tadi pun solat Jumaat tadi pun kita dibenarkan mengikut kapasiti masjid. Alhamdulillah ramai dah. Maknanya tu pun ramai lagi yang ambil kesempatan. Kalau sebelum ni bising bangor, bising hingat sangat, orang kata bising tak boleh pergi surau masjid, tutuplah sebagainya, ataupun 40 orang aja, orang lain nak pergi tak boleh tempat kota. Hari ni dibuka peluang. Lambat semacam sikap segelintir manusia yang bila diberikan peluang, tengok lambat agak. Sampai nakkan azan pun tak ramai lagi yang masih hadir, yang boleh hadir. Maknanya kita melihat peluang-peluang ni, inilah yang dikatakan manusia kadang-kadang tu bila diberi peluang tidak ambil peluang, jadi sekat sebagainya, berontak sebagainya. Jadi manusia ni tak pernah ada yang bersikap redha dengan apa yang diberikan. Jadi kita kena ingat, kita kena redha dengan ketentuan Tuhan, dan kita kena ambil sebagai satu iktibar dan bersyukur. Inilah hamba yang bersyukur. Baik, muslimin muslimat sekalian, kita masuk perbahasan kita tentang tajuk kita syirik yang pertama. Dosa besar yang pertama, iaitu asyirku billah. Terdahulu siri lepas, 4 siri lepas telah pun kita bincang sebelum ni tentang muqaddimah kitab. Betapa besarnya pembahagian ulama-ulama. Ada yang mengatakan 7 je, ada yang kata 70, ada yang 700. Bahkan setiap ulama dia ada kitab dia, Az-Zawajir, kitab Imam Allahumma salli ala Muhammad. Dia pengkarang kitab tentang benda-benda yang tinggal dosa. Az-Zawajir pun 400 lebih dosa besar, dosa yang kena tinggalkan. Jadi kita kena ingat, benda-benda dosa ni benda-benda yang kita kena waspada dan kena ambil sebagai iktibar, dan kena ambil sebagai pengajaran. At-targhib buat tarhib, ketakutan, kita rasa gerun nak berdosa ni. Baik, kita masuk yang pertama, iaitu fa akbarul kaba'i asyirku billahi ta'ala. Di antara poin utama yang penulis diletak di sini, iaitu di antara sebesar-besar dosa yang pertama dimuatkan dalam kitab ialah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, syirik ni bukan benda kecil, syirik ni benda besar. Syirik ni benda-benda yang mana Allah Ta'ala sebut
Tak ada lah dosa yang paling besar melainkan syirik. Tak? Kita akan bahas pada malam ni insya-Allah dengan waktu yang ada. Walaupun kita difahamkan di Terengganu ni dianjurkan semayang hajat selepas maghrib. Semayang hajat lepas maghrib dan baca Yasin. Jadi ala kuliahnya kuliah ni tak apalah jalan. Mungkin penontonnya akan melihat selepas apa ni. Zaman canggih hari ni orang boleh tonton bila masa sekalipun. Okey, baik. Termasuk bagaimana dalam kitab disebutkan di sini syirik ni dosa besar yang pertama. Sebab apa? Sebab syirik ni mensekutukan Allah Ta'ala. Benda yang sangat Tuhan murka, Tuhan laknat. Dalam kitab disebut wahwa naw'an. Syirik ni sebut dalam kitab ni dua jenis syirik. Yang pertama ayyaj'alallahu niddan wa ya'budu ma'ahu ghair. Maknanya mereka ataupun dia menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai tandingan. Ada seteru, ada compare, ada satu diganding bersama dengan Tuhan tu. Itu maknanya niddan. Kemudian wa ya'budu ma'ahu ghairah. Dan mana sedangkan mereka ingin menyembah Allah Ta'ala seiring dengannya. Hal ni ya'budu ma'ahu ghair. Sembah Tuhan, tapi dalam sama dia kata dia beriman, aku beriman, aku sembahyang, puasa. Dalam masa yang on time juga dia sembah benda lain tanpa sedari ataupun secara sedar ataupun tak sedar. Tak. Benda ni zaman ni. Sama ada yang dibesarkan itu hajar, min hajarin, sama ada batu ke. Dulu orang dulu memanglah. Orang hari ni zaman moden ni pun pelik juga. Contoh, tak. Dia jumpa batu pelik. Zaman dulu benda-benda batu ni jadi kebanggaan. Dia reka berhala batu-batu rock. Kalau jumpa batu hitam, batu pelik-pelik, oi, sembahan dulu. Hari ni pun ada. Tak, zaman canggih hari ni tak sembah, tapi dia memegang batu tu buat tangkai. Tak, ambil batu pelik-pelik tu dia buat sebagai batu permata, pegak kat cincin. Ni batu cincin ni. Siapa pakai ni? Nampak. Tanpa dia sedar amalan dia syirik kepada Allah Ta'ala. Ni yang kita nak khabar hari ni. Kadang-kadang orang hari ni walaupun zaman moden, zaman canggih, rupa-rupanya syirik berlaku tanpa dia sedar. Ini kitab khabar lama lah. Dia kata menjadikan Tuhan, sembah Tuhan seiring dengan benda lain. Sama ada min hajarin, sama ada batu. Penulis kata batu, kita kata Allah batu. Zaman dulu boleh lah orang buat patung batu. Lah, memang dulu buat patung. Hari ni buat perhiasan. Dia buat perhiasan kat cincin dia. Adalah kebetulan dia jumpa Tuhan nak benda istidraj ni boleh buat. Kebetulan dia jumpa batu-batu ni boleh sedut bisa. Ada saya jumpa orang tertentu dia kata batu ni batu keramat ni. Kalau sakit tak sini minum air dia. Bulan air jampi. Baca benda Allah lah. Tapi maknanya kesan batu ni percaya ke batu tu. Masya Allah. Nampak? Dia kata tak, kita tak percaya batu. Kita batu ni sebagai perantaraan. Perantaraan je kita ikhtiar. Baca doa kat bismillah apa. Tapi batu. Ni lah yang kita nampak macam ada benda yang tak kena. Kenapa? Minta dengan Tuhan, tetapi ada benda lain yang diletak depan dia. Tak. Jadi penulis tulis dia kata min hajarin au syajarin, sama ada batu ataupun pokok. Tak, pokok au syamsin au qamarin au nabi ataupun nabi. Tak. Au syajarin. Saya teringat kisah bagaimana satu kisah pokok ni. Satu ketika pernah berlaku. Ada satu zaman tu orang sembah pokok. Sembah pokok sebab bagi dia keramat pokok tu. Nak pergi mana pun sembah pokok, minta izin dengan pokok, minta izin nak lalu lah sebagainya berlaku zaman tu. Lalu seorang hamba Allah ni dia pun rasa ni syirik ni. Dia pun bawa kapak nak pergi tebang pokok. Nak cerita dia. Bila nak pergi tebang pokok ni, tiba-tiba syaitan halang dia, iblis halang dia. Jangan, si fulan, jangan buat. Mu kerja apa? Aku tak kerja apa. Tak apa, mu jangan potong pokok ni. Aku janji setiap pagi mu bangun tidur di bawah bantal ada 1 dinar. Dinar mahal, wang emas. Masya Allah, wang emas. Takkan tak mau, tak kerja macam.
dengar si iblis kata, tapi sebelum dia lawan tu, berlakunya perbalahan, dia lawan, dia menang. Iblis lawan dengan dia dengan sebab dia pergi tu dengan sebab nak potong pokok iktimat dia. Aku nampak orang buat syirik. Dia lawan iblis, dia menang. Sebab apa? Di saat tu dia ikhlas lillah ta'ala. Memang qasad dia betul-betul nak tebang pokok. Bukan sebab lain. Tiba-tiba bila dia menang, dia di-offer, ditawarkan oleh iblis. Kata iblis, wahai si fulan, ginilah punya tebang pokok ni, mu ambil setiap pagi 1 dinar. Setiap pagi 1 dinar. Daripada mu tak ada kerja, mu dapat duit tu, baik mu lok lah. Zaman tu dah ada punya. Iblis menyerupai manusia, menghalang kerja buat Islam zaman tu, menghalang kerja buat. Lah ni pun ramai juga. Manusia yang bertopeng kat iblis. Nak buat baik dihalang sebagainya. Nak berlaku. Bila mana dia balik rumah tak apa, relax. Esok pagi bangun ada sedia. Esok lusa ada. Hari ketiga tak ada. Tak ada, dia marah lalu. Ambil kapok. Ambil kapok, dia niat nak pergi tebang pokok tu. Bukan sebab niat tadi yang kemarin tak. Dengan sebab niat dia kata tak dapat pitih. Tak dapat duit kata. Dengan kata tak dapat pitih, apa? Bahasa wang, tak dapat duit, tak dapat ganjaran. Akhirnya berjumpa semula dengan lelaki tadi yang halal tu, kemarin yang halal tu. Gocok, lawan pula. Lawan kali ni dia kalah dia. Dia pun heran. Tanya dia, sebab apa kalah ni? Kamu datang hari ni nak temah pokok bukan sebab dengan kekuatan kemarin. Kemarin kamu ikhlas. Hari ni sebab tak ada duit, tak dapat piti, tak dapat ganjaran, marah ke aku, tak bagi duit, tak bagi apa sedina. Akhirnya niat kamu dah tak ikhlas, nak temah pokok. Sorry lah, kalah. Dia pun rasa menyesal. Nak kabun kita hari ni kerja buat Islam, kena ikhlas. Bukan sebab ganjaran duniawi. Baik tuan-tuan, pengarang menyebut bahawasanya kita kena ingat, jangan ada sembahan yang berupa pokok, batu, kayu, matahari sekalipun. Membesarkan, kita puji, matahari mujur, ada matahari, ada benda lah, kita tanpa kita sedar. Cakapan yang boleh menyebabkan syirik pun ada tanpa sedar. Tapi kena ingat, kena istighfar, minta ampun dengan Tuhan. Sebab ada syirik dengan syirik yang ulama bahas, syirik khafi dan syirik jali. Yang terang-terang, khafi ni terlindung, yang sikit, yang kecil, tanpa sedar minta ampun sesalah. Baik, kemudian yang seterusnya, sama ada syams awil syamsi awil qamar au nabiyyin, ataupun dia menganggap nabi sebagai perantaraan, sebagai boleh ganti Tuhan ke? Macam ajaran Kristian, dia mendakwa Isa tu anak Tuhan, menyamaratakan dengan Tuhan. Berat. Nampak? Inilah yang berlakunya penyelewengan dalam ajaran Nabi Isa AS. Menganut Kristian tu dia buat gitu. Kita Nabi Muhammad sebagai Rasul, insya-Allah Taala. Baik. Ataupun syekh, ataupun dia ambil syekh sebagai perantara. Ni syekh yang kubur-kubur ni, keramat-keramat ni. Ini pun berlaku. Maknanya orang yang mengambil keramat-keramat sebagai perantara, dia anggap sebagai benda-benda yang boleh menolong dia sebagainya. Ini antara benda-benda yang boleh berlaku syirik. Ataupun bintang, au najmin, au malikun, ataupun raja kerajaan, pemerintah, raja au ghairi dzalik. Raja ni sama ada kita gunalah sebab ada raja kita pun, maknanya sebab dia memberi kita sebagai, akhirnya kita sembah dia, ataupun tanpa sedar. Itu benda-benda syirik yang disebut dalam kitab ni, bahawasanya kita kena sentiasa waspada. Baik. Au ghairu zalik, ataupun seumpama dengan dia. Wa hadha huwa syirkul akbar. Inilah syirik-syirik yang utama, yang besar. Allazi zakarahu Allah azza wa jal, qala ta'ala. Allah Ta'ala sebut ayat pertama. Dalil pertama iaitu innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Baik, apa maknanya? Surah An-Nisa, Allah sebut sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, yakni mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu apa jua sekalipun. Apa jua. Dengan Nabi pun tak boleh kita syirik. Ini kan pula kita ambil Nabi sebagai
menyama level dengan Tuhan. Tak boleh. Walaupun Nabi. Ini kan pula manusia biasa, makhluk yang lain lagi. Tak. Dan akan mengampunkan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan kata Allah lagi, dan Allah akan mengampunkan dosa yang lain daripada itu bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maknanya maghfirah Allah luas sangat. Mana-mana yang dia nak ampun, dia ampun. Tapi kalau orang tu buat syirik dengan Tuhan ni, Tuhan tak ampun. Dosa lain tu boleh lagi. Ada dosa yang Tuhan ampun, dosa bunuh orang, Tuhan ampun lagi. Dosa berzina, dosa minum arak, Tuhan ampun lagi. Tapi dosa-dosa syirik ni besar yang Tuhan sebut dalam kitab ni, dalam Quran, tak ampunkan. Kemudian ayat lain, surah lain menyokong hadis ni, menyokong dalil ni. Surah Luqman, Allah sebut inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik ini satu kezaliman yang sangat besar. Menzalimi diri sendiri. Kita menzalimi diri sendiri sedangkan kita tahu dah. Tak. Allah yang jadikan kita. Tak. Pencipta kita Tuhan, tetapi kita ni tak sembah Tuhan. Bayangkan ni benda-benda yang pelik yang kita menzalimi diri kita sendiri. Baik. Selain itu surah Al-Maidah, Allah sebut lagi innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya kata Allah Ta'ala lagi, sesiapa yang mensekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan kepadanya syurga dan tempat kembalinya ialah neraka Jahannam wal a'yazubillah. Ni di antara 3 dalil utama yang menyebut tentang laknat Tuhan, murkanya Tuhan, murkanya Allah Ta'ala dengan orang yang pelaku syirik tersebut, yang kita kena sentiasa hazar, ambil pengajaran bahawa syirik ni bukan benda kecil, bukan benda barang-barang, bukan boleh buat main. Jadi zaman hari ni yang canggih, yang moden hari ni pun berlakunya syirik moden yang kita kena halusi, yang kena lihat bahawasanya orang yang mengambil tauhid. Apa tauhid? Tauhid ni syirik. Tauhid. Baik, kita lihat bagaimana ulama sebut dalam kitab lain lah, sebagai tambahan sikit, sebut dalam satu ayat membincangkan persoalan tauhid. Apa nama disebut dalam kitab dalam surah lain lah, dalam surah Al-Baqarah ayat 255 faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Bermaksud sesiapa yang meninggalkan politism, bukan politik, politism, atheism ni orang tak beragama. Politism ni orang yang menganut pelbagai agama. Dia beza, dia lawan dia. Atheism bermaksud golongan etis yang tak faham agama, yang tak terima agama. Politism ni ialah orang yang mengamalkan anutan pelbagai. Kat Terengganu ni siapa dia? Itulah hak meninggal, hak yang dah mati tu. Ayah Pin, kerajaan langit. Bagaimana kita lihat dia mengamalkan syirik yang dahsyat. Sampai tahap orang Hindu boleh puja, cium kaki dia. Sampai tahap puja dia, sampai tahap dia boleh khabar dia ni wakil Tuhan. Boleh naik ke tu Batu King, orang puja dia. Agama lain, Buddha pun buat respect ke dia. Boleh buat apa nama, ubat orang. Allah alam. Ni benda-benda yang dia amalkan, fahaman yang dia buat, yang kita melihat bahawasanya kita hari ni wujud zaman akhir zaman ni, wujud dan pengikut dia ramai. Tak? Pengikut ramai tuan-tuan. Ni yang berlaku. Jadi Allah sebut bagaimana barang sesiapa yang meninggalkan, mengkufurkan tauhid, yakni menyembah selain Tuhan, kemudian wa yu'minu billah, orang yang beriman dengan Allah Ta'ala sahaja, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang ini dia akan memegang, sesungguhnya dia ni akan berpegang satu ikatan yang kuat. Ulama tafsir sebut, dia kata, Sa'id Jubair kata, apakah maksud urwatul wuthqa? Kalimah la ilaha illallah. Kalimah urwatul wuthqa ni simpulan yang kuat, iaitu kalimah la ilaha illallah. Itu kalimah syahadah, kalimah tauhid. Kita hari ni kena ingat, orang yang nak masuk Islam, asas utama kena suruh mengucap. Mengucap macam mana?
Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala. Wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammad itu pesuruh Allah. Pesuruh Allah, bukannya tandingan. Ini kena faham. Bukan Trinity macam Kristian. Inilah membezakan kita dengan ajaran Kristian sebagainya. Tuan-tuan, kita hari ini berdepan dengan zaman yang canggih. Sepatutnya zaman ilmu yang dah luas, kita boleh tonton di YouTube sebagainya. Rupa-rupanya masih ramai lagi ada orang yang tak sedar dia buat kerja-kerja syirik ni. Jadi kita harap mudah-mudahan kita baca bab syirik ni, asyirku billah ni, kita kena sentiasa beringat bahawasanya kita hari ini berada di zaman fitnah, di zaman yang mana orang buat syirik dia tak sedar dia syirik. Ni bahas tentang syirik jari atau syirik yang terang-terang, akbar kabair. Adapun syirik kecil, lepas ni kita bincang. Baik. Tadi dah kita baca tentang 3 ayat yang menyokong. Kemudian kita susuli dengan ayat dengan hadis Nabi menyebut kemudian disebut wal ayatu fi dzalika katsirah. Ayat Quran lagi banyak. Kita cover sebahagiannya. Faman asyraka billah thumma mata musyrikan fahuwa min ashabin nar qat'an. Pengarang sebut sesiapa yang bersyirik kepada Taala, orang yang syirik dengan Tuhan ni, kemudian dia ni mati dalam keadaan syirik, fahuwa min ashabin nar. Orang ni merupakan penghuni api neraka, penghuni neraka secara qat'iyah. Kama anna man amana billah wa mata mu'minan fahuwa min ashabil jannah wa in 'adzaba binar wa in 'uziba binar. Baik. Sebagaimana orang yang beriman, yang beriman dia mati beriman, kemudian orang ni memang confirm ahli syurga, sekalipun diazab di api neraka. Kalau dia buat dosa diazab dulu, tak sebentar sekejap diazab. Kalau dia buat dosa benda akan masuk syurga akhirnya. Ini nak kabarnya gambaran perbezaan orang mukmin, orang kafir, orang yang beriman, orang yang syirik, al-musyrik billah. Baik. Dalam hadis Nabi, dalam hadis riwayat sahih menyebut, ada hadis yang lain menyebut ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Satu hari Nabi pernah tanya sahabat, "Mu nak tak? Kamu nak tak aku nak cerita kepada kamu sebesar-besar dosa?" Nabi ulang 3 kali. Biasanya uslub Nabi ni kalau ulang 3 kali ni nak kabur benda besar. Benda tu sangat penting. Ahamiyah min haisu mawdu'. Nak kabur min haisu mawdu', dari sudut tajuk ni benda besar. Kita nak dengar sini. Nak kabur ni. Bila kita ulang, kita guru nak ngajar, dengar sini. Dengar sini. Ulang 3 kali nak kabur. Intabih ya walad. Nak kabur benda tu penting. Nabi pun uslub dia kabur 3 kali. Nak suruh kawan, nak suruh sahabat dengar dan ambil perhatian. Lalu kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bahkan wahai Rasulullah, bahkan kabur ceritalah wahai Rasulullah. Lalu Nabi kata, qala al-isyraku billah. Nabi kata yang pertama dosa paling besar ialah syirik dengan Allah Ta'ala. Ini dalil yang keempat. Tadi dia kabur dah 3 dalil Quran. Yang ni hadis Nabi sahih, hadis yang sahih yang Nabi sebut. Nabi kata yang pertama syirik dengan Tuhan, yang kedua Nabi kata wa uququl walidain, dan derhaka kepada mak ayah, derhaka kepada orang tua. Yang kedua selepas syirik, derhaka mak ayah, masuk ranking kedua besarnya dosa derhaka mak ayah ni. Wa kana muttaqian fajalasa. Masa Nabi kabur tu, Nabi sedang duduk sandar. Kemudian Nabi pun duduk molek, betulkan kedudukan, dan Nabi kata faqala, dan Nabi kata apa kata Nabi? Kata Nabi, ala wa qawlu zur, ala wa syahadatu zur. Nabi bangun keadaan cokoh gini, duduk sambil nak menegaskan bahawasanya lepas tu tadi dia kabur sambil nyandar lah. Nabi nyandar, Nabi kata syirik besar-besar, derhaka besar-besar. Nabi bangun bersandar tu, Nabi duduk molek, Nabi kata apa? Ala wa qawlu zur. Nabi ulang 3 kali, acak ulang sampai sahabat kata
cukup lah. Sampai sahabat hampir kata, acaknya Nabi ulang, cukup lah. Seolah-olah nak kabarnya Nabi ulang tu benda tu rupa-rupanya satu benda yang akan berlaku akhir zaman. Sebab apa? Ni penting. Nabi kata, ala wa qawlu zur, ala wa qawlu zur, ala wa syahadu zur. Rupa-rupanya inilah kalimah yang sangat viral hari ni. Bukan kalimah viral, tetapi isu yang viral hari ni. Apa dia? Nabi kata apa? Ala, jangan cakap dusta, jangan jadi saksi palsu, jangan reka cerita yang dusta, yang palsu, buat cerita yang fitnah orang. Ni zaman hari ni, zaman medsos, sebut media sosial. Orang boleh mudah hari ni pegang keyboard warrior, dia panggil apa? Apa nama, teropong apa? Cyber teropong. Hari ni tanpa rasa berselindung, tanpa rasa segan, tanpa rasa malu, tanpa rasa bersalah, kita bincang hari ni dosa besar. Nak khabar, nak beritahu bahawasanya hari ni tuan-tuan, Nabi sampai bangun duduk begitu nak khabar pentingnya bahawa jangan kita umat Islam suka tabur fitnah, suka menipu, buat cerita, memfitnah orang ni hingga ke menjatuhkan aib orang ni sebagainya. Kita manusia tidak ada maksum. Manusia tidak maksum. Memang ada orang buat salah. Namun bukan tujuan kita nak kebel, nak cerita hak pribadi, tak boleh. Tak. Serah mahkamah, serah benda-benda yang tempatnya selesaikan. Bukan kita yang nak cerita ke aib orang. Kita pun aib. Tak. Kalau kita cerita hak orang, kita tu hebat ke? Jangan buka aib orang. Tutup. Zaman Nabi pun tak. Nabi tunjuk cerita teladan yang baik. Orang mari jumpa Nabi, wahai Rasulullah, aku berzina. Kamu tak berzina kok, balik lah. Kamu bukan kok, balik lah. Nabi suruh tutup. Nabi suruh taubat. Sampai dia mari mengaku juga, akhirnya baru jalankan hukum had. Nak kabarnya kita zaman hari ni cari salah orang, reka cerita, buat fitnah, yang mana Nabi sebut benda ni benda yang sangat-sangat Nabi cela dan merupakan akbarul kabair. Tuan-tuan, jadi saya harap mudah-mudahan bila tersedar, kita baca hadis ni, kita tengok Nabi sebut ni, Nabi sampai bangun, bukan bangun cokoh, bangun, dia sandar, bangun nak khabar. Ala wa qawlu zur, sesungguhnya cakap dusta, cakap penipu, saksi palsu, mereka cerita itu benda yang Tuhan laknat, Nabi yang tak suka, dan dosa besar. Jadi pengajaran yang nak khabar kita hari ni, janganlah mudah-mudah kita mereka cerita orang tu, orang ni, buat cerita yang kita tolong-tolong sebar, tanya pula betul ke? Sama juga. Tutup mata aib orang. Memang manusia tidak ada yang maksum. Mungkin salah, tapi maknanya kita bersikap nak tanya. Kalau bab-bab butu, hari ni kalau bab kita kata apa, gosip, orang suka layan. Kalau bab-bab pahala ni, kongsi kebaikan, orang tak layan mana. Kalau gosip, viral lalu. Ini zaman kita hari ni, berdepan zaman fitnah. Kalau bab-bab benda gosip, orang sampai penuh, orang komen, statement satu penuh, beratus, beribu. Tapi bab ilmu, orang tak layan mana. Inilah zaman jahiliah baru, jahiliah moden, yang kita sangat-sangat kecewa lah. Kita harap mudah-mudahan tuan-tuan yang ada kelapangan masa dan kelapangan apa nama ni, dapat kita manfaatkan sebaik mungkin, insya-Allah. Masuk lagi satu riwayat lagi, iaitu hadis yang lain menyebut, di antara hadis lain yang kelima, iaitu ijtanibu sab'al mubiqat. Di antara yang hadis ni disebut, salah satunya ialah asyirku billah. Hadis ni pun khabar, di antara Nabi suruh tinggalkan, jauhi 7 benda-benda yang kena elak, kena membinasakan. Mubiqat yang membinasakan, apa dia? Syirik. Syirik. Kemudian hadis lain menyebut, man baddala dinahu faqtulu. Orang yang menukarkan agamanya, kena bunuh. Ini hadis ni bab yang hadis ke-6. Baik. Ala kulli halnya tuan-tuan, bab syirik bukan bab kecil. Dosa besar yang kita kena faham bersama. Syirik dengan Tuhan. Syirik dengan Tuhan, syirik dengan pencipta. Jadi kita kena ingat bahawa sesungguhnya ramai di luar sana yang tanpa disedar dibuat benda syirik. Jadi kita ambil pelajaran, mudah-mudahan dapat kita sentiasa beringat dan waspada, jangan tergolong, jangan terjebak dengan golongan tersebut.
Baik, masuk yang kedua tuan-tuan, insya-Allah hari sempat kita masuk yang kedua, iaitu an-naw'u tsani min syirki ar-riya. Syirik yang khafi, yang tersembunyi. Ada satu ungkapan yang disebut oleh ulama Allahumma salli Muhammad, tak ingat mai Syekh tak ingat nama, aku telah tak mari. Dia sebut, dia kata apa? Dia kata nama apa tak ingat. Mari spontan tak ingat. Dia sebut al-amalu li ajli nas. Beramal dengan sebab manusia riya. Wa tarku amal li ajli nas syirk. Pula dah berat lagi. Kita beramal dengan sebab manusia riya. Kita beramal dengan sebab ataupun sebaliknya lah, nak kabur. Kita beramal dengan sebab manusia riya, tinggal amal dengan sebab manusia syirik pula. Pula dah berat juga nak kabur. Beratnya bab syirik ni di sudut beramal, tinggal amal, beramal dengan sebab manusia syirik. Okey, saya ulang balik. Al-amalu li ajli nas riya. Nanti saya tengok lagi itu. Ada dah kita sebut. Baik. Disebut ni ar-riya bi amal, riya dengan amal. Riya dengan amal. Qala ta'ala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini dalil yang mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan, amal soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ibadat pun jangan sampai syirik. Ini rupanya kita nak tunjuk-tunjuk orang. Tak, al-amal li ajli nas, beramal dengan sebab manusia, bukan sebab dengan Tuhan. Kita nak tunjuk amal kita dengan sebab tunjuk tu manusia tengok, puji. Itu riak. Tapi kalau kita tinggal pula, malas aku buat amal. Aku buat amal ni, orang kata aku riak pula. Tinggal amal rupanya berat lagi, syirik pula dah. Tinggal amal dengan sebab tak mau buat amal, sebab manusia kata benda, jadi syirik pula. Subhanallah, ini syirik khafi lah. Jadi ini kata-kata imam, kata-kata salah seorang salafus soleh yang menyebut, tak ingat nama apa. Jadi kita hari ni kena ingat, kena beramal, al-amalu lillah, bukan amal dengan manusia. Bukan nak buat amal dengan sebab orang puji, bukan tinggal amal dengan sebab takut orang kata kita riak sebagainya. Jangan kita buat kerja dengan sebab manusia. Kalau buat kerja lillahi ta'ala, tak apa. Ni nak kabarnya. Ini syirik yang kedua yang agak kecil yang dikatakan dalam bab riak. Ai la yura'i bi'amali ahad. Ni. Baik. Adapun disebutlah kitab ni, kitab ni sebut, hadis Nabi menyebut, ayat Baihaqi dia kata, iyyakum wasyirkal asghar. Hindarilah kamu daripada syirik yang kecil. Apa dia? Syirik riak. Qalu ya Rasulullah wa masyirku asghar? Qala ar-riya. Rupanya riak ini syirik kecil juga. Riak ni syirik kecil juga. Jadi yaqulu Allah Ta'ala yujazi al-ibad bi'amalihim izhabu ila allazina kuntum tura'una lahum bi'amalikum fid dunya fanzur hal tajiduna indahum jala. Baik. Jadi templak Tuhan templak orang yang suka buat kerja dengan sebab riak ni, mungkin minta dengan dia pahala. Orang yang buat kerja amal soleh nak tunjuk, buat dengan sebab manusia, akhirat Tuhan kata, mungkin ambil mungkin ambil pahalamu dengan orang yang mu tunjuk. Nampak Tuhan buat ngaji, mu ambil akhirat esok, mungkin ambil pahala dengan dia. Ni balasan orang yang di kemudian hari pula. Baik, jadi kita dah pun baca definisi hadis syirik yang besar dan syirik yang saghir, yang asghar. Mudah-mudahan
dapat kita faham bersama bahawa syirik ni benda yang sangat kita kena awasi dan bahayanya, dan kita harap mudah-mudahan dapat difahami bersama insya-Allah. Ini cukuplah untuk malam ni. Mudah-mudahan dapat kita faham dan kita dapat beramal soleh insya-Allah. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.